Selamat sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua ceria dan bersedia untuk mengikuti sesi PDPR Pendidikan Moral pada hari ini. Baiklah, untuk sesi PDPR kita hari ini, cikgu nak kamu sediakan buku teks Pendidikan Moral dan buka muka surat 26 serta muka surat 27. Kita akan belajar dua muka surat ini pada hari ini. Baiklah, dah buka buku masing-masing? Tajuk kita pada hari ini ialah hormati diri disanjung tinggi. Kita nak lihat sama-sama apa yang akan kita pelajari pada tajuk hormati diri disanjung tinggi. Lihat muka surat 26. Ini merupakan paparan yang ada dalam buku teks kamu, muka surat 26. Kita akan belajar tajuk yang baharu pada hari ini tentang cara menghormati diri kita sendiri. Mungkin ada antara kita yang tak tahu macam mana cara kita nak menghormati diri sendiri. Selalunya cikgu selalu sebut kita kena hormati guru, kena hormati ibu bapa, kena hormati kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terlupa untuk menghormati diri kita sendiri. Jadi dalam tajuk ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menghormati diri sendiri, apakah faedah ataupun kebaikan apabila kita menghormati diri sendiri, apakah perasaan kita dan juga apa kesan jika kita menghormati diri kita sendiri. Baiklah, dalam buku kamu ada disediakan pantun 2 kerat. Okey, kita akan bacakan pantun 2 kerat ini bersama-sama. Cikgu nak kamu ikut bacaan bersama-sama dengan cikgu. Baiklah, ini merupakan rangkap pantun yang telah disediakan. Cikgu nak kamu ikut dan baca sama-sama dengan cikgu. Dayung sampan ke Pulau Angsa, pakai sopan setiap masa. Petik ceri di tepi perigi, hormati diri disanjung tinggi. Siang hari mencari mutiara, maruah diri patut dipelihara. Bunga matahari menyinari pagi, hormati diri disanjung tinggi. Dalam pantun yang kita baca tadi, ada beberapa maklumat yang hendak disampaikan kepada kita tentang menghormati diri sendiri. Kalau kamu lihat pada rangkap yang pertama, yang ini, dayung sampan ke Pulau Angsa, pakai sopan setiap masa. Jadi, apa yang disampaikan pada kita di sini ialah dia minta kita sentiasa berpakaian yang sopan. Macam mana cara kita nak pakai pakaian yang sopan? Kita pakai pakaian yang elok, yang tidak terlalu menunjukkan tubuh badan kita. Okey, itu pakaian yang sopan. Tidak pakai pakaian yang koyak rabak. Kadang-kadang ada orang yang suka pakai pakaian yang koyak. Itu salah satu pakaian yang kurang sopan. Okey. Kemudian kita tengok rangkap yang kedua. Petik ceri di tepi perigi, hormati diri disanjung tinggi. Dia nak bagi tahu apabila kita menghormati diri sendiri, kita akan disanjung tinggi. Okey. Kemudian yang ketiga. Siang hari mencari mutiara, maruah diri patut dipelihara. Dia bagi tahu kita supaya kita memelihara maruah diri kita. Okey. Kemudian perenggan rangkap yang terakhir, bunga matahari menyinari pagi, hormati diri disanjung tinggi. Sama juga macam rangkap yang kedua. Dia kata apabila kita menghormati diri kita, kita akan disanjung tinggi. Okey. Apa cara lain yang boleh kita lakukan untuk menunjukkan yang kita menghormati diri kita sendiri? Pertama sekali, kamu boleh menjaga diri kamu sendiri. Apabila kita menjaga diri kita sendiri, itu menunjukkan bahawa kita menghormati diri kita. Contohnya, setiap hari apabila kita bangun tidur, kita akan terus
pergi mandi ataupun gosok gigi. Kenapa kita nak kena gosok gigi? Kenapa kita nak kena mandi? Supaya badan kita bersih, gigi kita bersih. Itu salah satu cara kita nak hormat diri kita sendiri. Kita jaga baik-baik diri kita supaya tidak kotor. Kemudian seterusnya mungkin kita boleh memilih makanan yang berkhasiat. Makanan yang berkhasiat ni maksudnya makan makanan yang bagus supaya kesihatan diri kita terjamin, supaya kita tak sakit. Kita janganlah suka makan makanan yang tak elok, macam kita makan keropok, selalu makan gula-gula. Itu menunjukkan kita tak sayang ataupun kita tak hormat pada diri kita. Okey, selain itu apabila kita sayang akan diri kita, kita juga mesti akan berusaha untuk belajar bersungguh-sungguh supaya kita berjaya. Itulah contoh macam mana cara kita nak menghormati diri kita sendiri. Seterusnya, cikgu nak kamu lihat muka surat 27. Okey, lihat buku teks muka surat 27. Okey, yang ini dia berikan dua perbezaan. Okey, di bahagian kiri, okey, seorang murid perempuan yang namanya Mehua. Okey, kemudian sebelahnya ialah murid lelaki yang bernama Mikai. Okey, kamu lihat gambar yang pertama. Okay, gambar pertama, bagaimana penampilan Mehua. Okay, kamu lihat penampilan Mehua, seorang murid yang kemas, seorang murid yang bersih berbanding dengan Mikai. Kamu lihat penampilan Mikai, bajunya kotor, rambutnya tidak terurus. Okay, kemudian pakaiannya tidak kemas. Itu perbezaan yang pertama. Kemudian kamu lihat Mehua apabila berada di mana ni? Berada di perpustakaan. Mehua membaca buku, dia tidak membuat bising di perpustakaan. Okay. Sementara itu Mikai pula apabila berada di perpustakaan, dekat situ dia ada lambang tolong senyap. Ni tolong senyap. Tapi apa yang Mikai buat? Dia bercakap dengan kawan. Itu menunjukkan dia tidak menghormati diri sendiri. Kalau macam Mehua ni, dia ikut peraturan, dia menghormati diri sendiri. Kemudian akhirnya apa berlaku? Mehua disukai oleh rakannya. Apabila kita mengikut peraturan, pakaian kita kemas, pakaian kita bersih, kita disukai oleh rakan. Sementara itu Mikai, kamu lihat di sini, Mikai dijauhi rakannya. Kawan-kawan tak suka berkawan dengan Mikai sebab dia tidak bersih, dia tak pandai jaga kebersihan diri dia, rambutnya tidak terurus, pakaiannya kotor, kemudian dia tidak mengikut peraturan. Ini kesan yang akan berlaku apabila kita mengikut peraturan dan juga kita tak mengikut peraturan. Kalau kita mengikut peraturan, kita menghormati diri kita sendiri, kawan-kawan akan suka. Kalau kita tidak menghormati diri sendiri, kawan-kawan pun tak suka nak berkawan dengan kita. Okey, baiklah, seterusnya. Okey, untuk aktiviti hari ini, mudah sahaja. Kamu perlu sediakan buku aktiviti pendidikan moral. Buka muka surat 37 dan 38. Cikgu nak kamu siapkan latihan dalam muka surat 37 dan muka surat 38. Kemudian seperti biasa hantar hasil tugasan dalam Google Classroom supaya cikgu boleh semak. Baiklah, itu saja untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham dan dapat siapkan latihan yang diberikan. Okey, sekian saja. Terima kasih dan selamat belajar.